Hai, Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar semua warga Kowe? Sihat ke? Okey, Alhamdulillah. So hari ini saya dijemput untuk share dengan semua berkaitan dengan apa perkara yang kita boleh buat semasa new era ni, new norm di era COVID-19 ni. Kita berperang dengan COVID-19, tapi adakah semasa critical time ni kita kena redha, kita kena biarkan, kita kena terima kita punya produktiviti menurun? Adakah itu tepat ataupun kita boleh lakukan sesuatu untuk still meningkatkan kita punya produktiviti dalam sales? Dan kalau saya diberi pilihan, saya memilih kedua sebab saya faham dalam Kowe dia tiada istilah maintain, dia tak ada, sebab maintain itu akan menyebabkan dalam sales tiada dia akan menyebabkan kita menjadi orang ordinary saja. So untuk kita menjadi orang yang extraordinary, kita kena sentiasa berfikiran growth, sentiasa nak meningkat lah. So dalam sales hanya ada grow ataupun down. So mestilah kita pilih grow kan. Jadi sentiasakan mindset kita pilih grow, dan new norm selalu ingatkan diri kita tiada masalah. So hari ni saya nak share apa yang kita boleh buat, alternative way untuk kita buat semasa zaman COVID-19 ni lah. Terlebih dahulu saya nak kenalkan diri saya Iqbal. So JF Iqbal Hassan, dan telah bersama Kowe sejak tahun 2008, dan saya masih lagi nampak Kowe tetap relevan walaupun setelah 12 tahun. Dan apatah lagi semasa kita berdepan dengan COVID-19 ni, kita berperang dengan COVID-19, saya nampak Kowe sangat-sangat relevan berbanding dengan perniagaan-perniagaan lain. Jadi saya rasa tak perlu untuk kita semua cari perniagaan lain. So kita kena buat apa yang kita kena buat, kita kena fokus. Cuma kita kena gunakan yellow frog strategi. Maksudnya kita tak boleh lah kita berpaksi kepada apa yang kita buat yang sama. Okey, dalam 12 tahun ni saya dah melalui banyak period dalam Kowe, dan strategi itu sentiasa berubah. Ingat, strategi ada expired date. Setiap strategi ada expired date. Jadi kita tak boleh pegang kita kena jadikan diri kita ni boleh cepat adapt dengan new norm. Okey, keadaan baru. Bukan saja semasa COVID, dan apa-apa akan datang kita kena quick adapt. Okey. Jadi macam saya cakap tadi, saya punya saranan semasa COVID ni, yang penting sekali kita kena jaga kat sini dulu. Okey, jaga kita punya minda. Jangan percaya yang COVID-19 ni jangan jadikan dia sebagai satu excuse COVID-19 ni menyebabkan kita mesti turun. Malahan kita kena sentiasa berfikiran 2% out of orang lain yang orang lain. Maksudnya kita kena jadi outstanding. 98% orang sentiasa berfikir yang bila ada beberapa masalah, bila beberapa COVID ni kita stuck, tak tahu nak buat apa, blur. So jadikan diri kita sentiasa dalam golongan 2%. Okey, mana bila orang ni, kalau orang lain blur, kita ambil advantage, kita jadi lagi lagi melompat lebih tinggi lah. Alright, ini dinamakan yellow frog strategi lah. Jadi apa maksud saya? Sebab bila apa yang kita kena buat adalah kita kena berfikiran lain daripada lain je. Banyak je perkara yang kita boleh buat. Pada saya, untuk tim saya sendiri, semasa zaman COVID ni, tim saya sebelum ni adalah tim offline, 80% offline. So semasa zaman PKPB dan sebagainya, kami gunakan masa yang sepatutnya, yang kami ada lebih luangan masa. Sebab kalau bukan selain PKPB, kita kena travel, kita banyak masa kat travel. Travel pergi office lah, so balik rumah, tanpa kita sedari kita pergi jumpa customer dan sebagainya ni. Tanpa kita sedari, waktu travel kita tu sebenarnya satu hari minimum sejam ke 2 jam kita dah habiskan. So sebenarnya untuk zaman PKPB ni atau PKP ni, kita ada lebihan masa 2 jam. So
Apa yang saya buat adalah saya gunakan waktu lebihan ni sebagai ruang untuk saya belajar. Macam saya, lekna saya, tim saya adalah online. So saya sendiri, termasuk saya sendiri, kami lebihkan, mantapkan kami punya kekurangan. Dan Alhamdulillah, tim saya sekarang bukanlah hebat online, tapi kami dah ada basic dalam online marketing. Dan kita percaya, kita pun sebenarnya tahu online marketing ni adalah satu dimensi baru untuk marketing channel. New funnel untuk marketing, sales marketing lah, sales dan marketing. Jadi kita memanglah tahu kena belajar. Tapi sebelum ni masa kita ni kita ada kekangan waktu untuk belajar. Yang kita nak sampai target lagi kan. Jadi apa kata gunakan saat-saat MCO ni untuk kita belajar dan terus perform, terus buat. Dan alhamdulillah berkat waktu yang keluar ni, berkat usaha yang kami buat, masa bulan Mei dan Jun kami pecah rekod kami sendirilah. So walaupun itu new strategi kami buat, dan saya yakin di dalam online marketing ni dia tak ada penghabisannya. Masih luas lagi, masih besar lagi ruang. Bukan saja termaktub dalam FB saja, Facebook saja. Ada YouTube, ada blog. So ada macam-macam lagi. So ada IG, okey. Termasuk juga dengan social media lain macam WhatsApp ataupun Telegram. Banyak lagi benda yang kita boleh explore lagi. So gunakan masa-masa yang ada sekarang ni. So bila ada PKP, kita welcome dia. Okey. Jadi kebanyakan perjumpaan, kalau tak ada sewaktu sebelum PKP, kita tak banyak masa untuk kita muhasabah, untuk kita brainstorming apa kita punya kekurangan, apa kita punya kelemahan, okey, terutama sekali dalam kita punya career lah. So gunakan juga masa ni untuk kita muhasabah supaya kita boleh jadi smart. Okey, kita boleh jadi smart, lepas ni kita punya cara kerja lebih produktif. Alright. Untuk HP saya syorkan sekarang Kowe banyak promosikan sanitasi, fogging. So yang ini pun salah satu option yang anda ada. Mungkin market tak berapa allowed, tak berapa terbuka hati mereka untuk terima door to door explorers, atau direct approach kamu untuk approach satu meja ke meja. Alright. Macam banyak salesperson, banyak HP buat sebelum PKP. So masa PKP ni, adakah kita masih nak kena teruskan ataupun kita stop terus tak buat? Pada saya, why not kita ambil inisiatif untuk migrate sikit. Okay, kita buat quick adaptation dengan keadaan semasa. Kita change sikit. Okay, kita ubah sikit kita punya strategi. Kita nampak sekarang COVID, orang memang dia concern dengan dia punya safety. Dan kita pun nak sebenarnya customer safety. Jadi ikhlaskan hati, okey. Beli mesin fogging dengan Kowe, beli kelengkapan semua, equipment, dan start offering customer. Bermula dengan you punya hot market dulu. Banyak orang bila fogging dia start fikir nak pergi jauh. Sebenarnya start dengan diri kita sendiri, keluarga kita, hot market kita, orang sekeliling kita, customer kita, dan baru pergi stranger. Alright. So you kena banyak, dan ikhlas hati kita untuk betul-betul bantu customer. Fogging, sanitasi. Kita punya pengarah kesihatan pun sangat galakkan. Kita sangat galakkan setiap rumah buat sanitasi berkala, maksudnya ulangan. So kamu boleh offer fogging ni, sanitasi. Tapi ingat kena ikhlas. Bukan kita memang betul ada, kita memang nak promote Kowe. Gunakan itu sebagai prosedur saja. Dalam hati niat kena nawal tu memang betul-betul nak fogging. Jangan bila customer tu nampak tak ada peluang nak beli je, kita terus fogging cincai je. Kita kena betul-betul letakkan hati kita, jaga berkat. Okey, betul-betul bila buat sanitasi tu, fogging tu masukkan semua rumah. Okey, dan bila kat rumah tu semua bilik kita sanitize, bawah katil semua sebagainya. Masuk dalam store. Kalau perlu angkat pasu dia semua kan, kita sanitize betul-betul macam rumah kita sendiri. So, dan lepas tu kita start bagi information tentang kita punya promosi terkini tanpa memaksa customer. Alright, kita bagi, dan biasanya customer bila kita bagi value,
customer memang akan ada perasaan, akan terbuka perasaan untuk membeli. Tanpa perasaan ini berkah, kita panggil berkat. Okey, insya-Allah. Dan saya nampak kalau kita boleh fogging, kita boleh amalkan setiap hari satu fogging. Sebulan 30 fogging. Amalkan setiap hari satu fogging. Siapa-siapa je, sekali satu fogging mungkin 1 jam. So kalau 30 fogging, kita punya ratio closing ratio 30% pun kita dah ada 9 sale kat situ. So tambah dengan online tadi, kita tambah dengan yang lain-lain, mungkin kita ada 5W, kita boleh secure dah. Okey, 15 sale kita boleh secure dah. Okey, jadi banyak lagi yang sebenar kita boleh buat lah. So dalam kita punya sistem e-trust pun kita boleh godek. Sebelum ni kita tak ada banyak masa nak godek. So kita dah tadi saya dah kata jimat masa dekat bahagian travel. Okey, so 1-2 jam ni selain buat belajar perkara baru, metod baru, kita juga boleh gunakan masa kita ni untuk godek e-trust tu. Okey, kita punya sistem tu banyak customer-customer lama kita yang kita mungkin belum tak sempat untuk kita servis mereka. Touch and go, kita jual dengan mereka, lepas tu kita dah tak ada buat apa-apa dah. So sekarang kau dah sediakan banyak dah. Dekat dashboard kita ada birthday, kita dah boleh start wish birthday untuk customer. Okey, kita ambil tahu, kita visit. Okey, kita visit customer, selain birthday kita visit customer, bagi fogging free tanpa ada rasa, kamu tak payah rasa nak menjual sangat. Just kita keep in touch dengan customer. Alright. So ingat yang penting ikhlas. Okey, bila kita jagakan, kita jaga hubungan kita dengan customer. Once ada relationship, ada connection, ada engagement dengan customer, insya-Allah you akan banyak dapat. Dan dalam masa tu mungkin you masa buat ada engagement tu you boleh start minta referral. Jangan dalam tak termaktub tertutup dengan satu kaedah je. Oh, pergi rumah customer kena buat sale. Tak semestinya. Kita boleh je pergi rumah customer untuk kita bertanya khabar, kita buat kawan. Alright. Jadi professional salesperson. Sebab tu Kowe dia letakkan professional HP. Dia bukan nak kita jadi salesperson je, HP saja. Dia nak kita jadi professional salesperson. So think professionally. Alright, dan buat customer lapang dada dengan kita, happy dengan kita, seronok dengan kita, hormat kita, sayang kat kita. Okay, so dekat dalam sistem kita pun ada, setiap customer ada tanda-tanda, ada hijau, CHS kita panggil. So kalau dia color dia warna hijau, tu maksudnya customer ni boleh order lagi. So senang nak dapat kelulusan untuk CCP tu lebih mudah. So kalau dia punya tanda tu selain hijau, mungkin susah sikit lah. So bukan kata selain hijau tu kalau kita tak nak promote dan fogging. Boleh macam saya kata tadi, kita promote fogging dan kita minta badi-badi. Dan mungkin kita boleh educate customer kita untuk bayar promptly. Okay, dia cakap dia so customer mungkin sebelum ni sebenarnya customer tu bukan tak nak bayar promptly. Okay, tak nak bayar on time, tapi sebab mungkin kita ada masalah dengan debit card dia ke, ada masalah dengan account bank ke, nak tukar. Sebenarnya this is time untuk kita give value back kepada customer. Alright, so macam-macam lagi sebenarnya kita buat. New norm ni, think positively. Kita sebenarnya sepatutnya kita boleh meningkatkan productivity kita. Okay, kalau kita apa yang macam kita selalu nyanyi tu, jika kau fikirkan kau boleh, okay, kau hampir boleh melakukan. Jadi kalau kita fikirkan kita boleh, new norm ni kita fikir kita boleh, InsyaAllah. Saya sentiasa fikir masa PKP ni, masa PKP advantage. Saya sentiasa jadikan diri saya dalam golongan 2%. Lain daripada lain, saya ambil advantage setiap orang punya negatif. Sebab bila tanpa negatif, environment negatif, kita macam beli the same par lah. Kita bermula di gayasan permulaan belum lari tu dalam satu gayasan yang dulu sama. Tapi bila keadaan kritikal tu, siapa yang fikir positif, dia ibarat bila nak berlari 100 meter tu, dia kita depan lebih 20 meter daripada orang lain. So advantage tak? Advantage. Sentiasa diletakkan diri kita lebih advantage daripada orang lain. Fikir lain sikit. Okay, this we call blue ocean strategy ataupun yellow frog strategy. It's a good things. Okay, dan apa pun selain tu, ingat jaga safety, jaga kita punya keselamatan. Okay, ambil kesempatan ni untuk jaga kita punya pengurusan diri. Macam sebelum ni kita tak ada masa nak jogging pun, nak bersukan pun,
ambil masa. Saya PKP ni saya tak bahas jogging, saya tak minat jogging. Okey. Jadi saya ambil kesempatan, dulu saya tak sempat nak main badminton, saya main badminton. Mungkin saya ada orang berbasikal. So ambil kesempatan untuk kita jaga kita punya kesihatan lah, tambah. Sebab sebelum kita sibuk dengan benda-benda yang rutin yang kita dah ada. Sekarang ni kita dipaksa untuk tukar rutin, buatlah rutin yang lebih sihat. Alright? Jadi ingat, jangan jadikan ni sebagai alasan untuk kita tak growing. Sepatutnya PKPB ni kita lebih grow, kita lebih hebat, kita lebih cemerlang, kita lebih outstanding dan sebagainya. Dan saya sangat yakin di waktu-waktu ini COVID sentiasa advantage untuk semua orang, sentiasa relevan. So tak ada alasan untuk kita tidak perform masa PKP, MCO ni atau PKPB ni. Masa ni lah kita kena perform yang lebih lagi. Dan masa ni lah kita kena ingat orang dekat-dekat kita. Terutama sekali kadang-kadang kita bila tanpa PKP ni kita buat sejauh-jauh sampai pergi seluruh negara Malaysia. Sekarang ni kita pergi dekat jiran sebelah rumah, orang sekeliling kita, orang taman kita, orang kampung kita. Okey? Fogging, bermula dengan fogging. Ikhlas, ingat ikhlas tu, berkah tu adalah unsur-unsur utama. Okey? Kalau rajin semua jadi, insya-Allah. Saya doakan hari ni, sekarang ni saya berada musafir, saya dekat Penang. Okey. Jadi saya tengah musafir, doa seorang musafir tu makbul. Jadi saya doakan seluruh rakyat Malaysia semua dijauhi daripada COVID-19, dan saya doakan seluruh HP, HM, SM dan juga GM dan juga seluruh company, internal staff semua, kita punya warga Kowe semua dalam sihat dan kita terus cemerlang 100 tahun company. Kita sama-sama usahakan. Fighting. Assalamualaikum dan salam sejahtera.